Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fakia Akila binti Azmi. Saya bersama dua orang rakan saya, Nurul Attilah dan Nurul Syahirah, akan membentangkan tugasan kami berkenaan dengan tajuk Cabaran Globalisasi terhadap isu hubungan etnik di Malaysia. Pertama sekali, kita menelusuri apakah maksud globalisasi. Globalisasi merupakan satu proses yang membolehkan sesuatu aktiviti seperti ekonomi, kebudayaan dan sebagainya disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke seluruh dunia, terutamanya dengan adanya kemudahan sistem komunikasi. Globalisasi juga merupakan suatu fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepesatan dan kepentasan perkembangan teknologi maklumat, dan akhir sekali, globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Secara umumnya, kita sekarang dunia globalisasi merupakan dunia tanpa sempadan kerana masyarakat sekarang boleh memperolehi maklumat melalui internet tanpa ada batasan walaupun di mana mereka berada. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada 4 cabaran globalisasi terhadap isu hubungan etnik di Malaysia. Cabaran yang pertama ialah membina personaliti rakyat yang berjiwa merdeka. Cabaran kedua, membina jalinan harmoni hubungan interetnik dan intraetnik. Cabaran yang ketiga, globalisasi dan identiti bangsa kita. Dan cabaran yang terakhir iaitu cabaran keempat, migrasi antarabangsa. Baiklah, yang pertama ialah cabaran membina personaliti rakyat yang berjiwa merdeka. Baiklah, aspek yang pertama ialah daripada aspek bahasa. Seperti yang kita tahu, di Malaysia, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Dalam perkara Perlembagaan 152 Persekutuan menyebut bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia. Kedudukan dan taraf bahasa kebangsaan terkandung dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, Akta Bahasa Kebangsaan, Akta Pendidikan. Okey, seperti yang sudah maklum, Malaysia ni merupakan negara yang kaya dengan kepelbagaian yang unik. Antaranya, masyarakat Malaysia hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum seperti kaum Cina, India dan Melayu. Jadi, ketiga-tiga kaum ini dapat bersatu melalui satu bahasa, iaitu bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu ni dapat digunakan dan mudah difahami oleh semua kaum di Malaysia. Jadi, keunikan yang terdapat di Malaysia ni, di mana satu bahasa, iaitu bahasa Melayu, menggabungkan satu negara. Jadi, lahirlah ungkapan bahasa jiwa bangsa yang melambangkan martabat dan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai identiti kepada bangsa Malaysia. Seterusnya, saya Syahirah akan meneruskan perbentangan rakan kumpulan saya. Dalam poin budaya dan nilai, seluruh rakyat Malaysia perlu menghayati dasar kebudayaan kebangsaan yang telah dikubal berteraskan semangat kerjasama dan persefahaman antara kaum. Jadi, dasar kebudayaan kebangsaan ini sangat penting untuk sebuah negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum seperti rakyat Malaysia, untuk menjamin keharmonian dan kesepaduan negara itu. Kepelbagaian wujud tidak seharusnya menjadi kekangan untuk berinteraksi dan memahami antara satu sama lain. Kepelbagaian wujud ini merupakan perbezaan lah. Jadi perbezaannya merupakan suatu rahmat, satu perkara yang perlu kita raikan, bukannya satu sebab untuk mencetuskan perbalahan, perselisihan dan juga pergaduhan. Ada banyak persamaan yang boleh dijadikan landasan bagi memungkinkan masyarakat berkongsi bukan sahaja dari segi nilai, malahan dari segi amalan dan juga tata cara kehidupan. baiklah,
Saya, Nurul Atilah binti Fauzi, akan menyambung pembentangan yang seterusnya mengenai pembentukan jati diri. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa pembinaan ataupun pembentukan jati diri ini sepatutnya mengambil kira semua elemen asas yang telah berwujud dan bertapak di Malaysia. Umpamanya kedudukan agama Islam itu sendiri, fahaman sejagat tentang sesuatu kaum dan kedudukan kaum minoriti yang lain. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kita sendiri sebagai rakyat Malaysia ni haruslah berusaha untuk bersama-sama membentuk jati diri yang boleh memperbanggakan kita sebagai satu bangsa Malaysia. Memahami dan memenghayati sejarah negara, rukun negara, perlembagaan persekutuan, lagu negaraku serta menghormati jalur gemilang merupakan langkah yang pertama yang harus diambil oleh setiap individu bagi mengembalikan jati diri dan juga rasa cinta akan negara, khususnya negara Malaysia itu sendiri. Jadi, hal ini demikian kerana sejarah negara adalah sejarah Melayu yang bersifat kebangsaan dan meliputi semua kaum. Oleh demikian, ini sepatutnya mengapa kita kena mengetahui sejarah negara kita sendiri. Ini sama dengan perjuangan kemerdekaan yang digerakkan oleh nasionalis Melayu. Tetapi sejarah negara kita ni adalah hasil daripada perjuangan kebangsaan untuk semua kaum. Kalau kembali kita kepada sejarah lampau, sudah tentu tidak wujud prasangka antara kaum di negara ini kerana sejarah telah menggariskan hak masing-masing tanpa berkorban apa-apa atau mengambil hak daripada orang lain. Jadi apabila setiap kaum ataupun kita sendiri tahu tentang sejarah dan juga asal-usul masing-masing, jadi tidak akan timbul lagi banyak tuntutan yang banyaknya tidak masuk akal. Jadi kita tidak mahu rakyat Malaysia ni hanyut dalam dunia globalisasi sehingga lupa asal-usul dan mudah terpengaruh dengan budaya luar yang ternyata kurang sihat. Jadi, ringkasnya, kita tidak boleh menjadi hamba kepada budaya penjajahan baharu yang sedang diperbarui oleh anasir luar. Cabaran kedua iaitu membina jalinan harmoni hubungan interetnik dan intraetnik. Okey, apakah hubungan interetnik? Iaitu merujuk kepada hubungan antara satu etnik dengan etnik yang lain. Hubungan interetnik ini dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu hubungan nasional dan yang kedua hubungan global. Okey, hubungan nasional. Pada peringkat hubungan nasional ni, cabaran utama yang sering dihadapi adalah sejauh mana dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan negara ini telah berjaya memupuk semangat perpaduan, setiakawan dan keharmonian kaum di Malaysia. Okey. Antara dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan iaitu Dasar Kebudayaan Negara 2021, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, Dasar Pembangunan Dua Bandar dan sebagainya. Okey, pada peringkat hubungan global pula, cabaran yang kita dapat dilihat daripada banyaknya pergolakan yang berlaku di negara-negara yang didiami oleh masyarakat pelbagai etnik. Ketegangan hubungan kaum yang berlaku seperti di Afrika, di Rwanda dan Burundi, Eropah Timur, di Bosnia Herzegovina dan juga di negara jiran kita Indonesia, Ambon. Okey, jadi kita dapat lihat bahawa apa yang telah berlaku di negara-negara yang setelah sebut tadi telah membuka matalah kepada kita bahawa konflik ni boleh terjadi pada bila-bila masa dan boleh disebabkan oleh satu sebab. Okey, benda-benda yang kecil tu boleh menjadi konflik yang besar. Jadi cabaran besar yang lain ni, adanya pihak yang mengambil kesempatan dan tidak mahu mengambil pengajaran daripada pengalaman
bersama negara lain dalam soal menguruskan hubungan antara kaum. Sayanglah kalau kita tak jadikan konflik yang berlaku di negara luar untuk kita jadikan pengajaran dalam kita menguruskan hubungan kaum yang ada di negara kita. Sangat sayanglah sebab menunjukkan kita ni seorang yang mementingkan diri. Seharusnya kita tak boleh pentingkan diri sendiri. Malah kita kena pentingkan ataupun utamakan keselamatan, keharmonian negara kita. Okey, supaya bukan kita je tapi semua warga negara sesebuah negara tu dapat hidup dengan aman, selesa, kita dapat hidup tanpa rasa takut dan bahagia. Dan juga dari segi ekonomi dan politik stabil, dan orang luar pun nak datang ke negara kita, melabur ke negara kita, seterusnya dapat meningkatkan lagi sumber pendapatan negara kita, selain mengakui bahawa penduduk di negara kita ni orang-orang yang hidup dengan harmoni lah. Okey. Hubungan interetnik pula merujuk kepada hubungan antara sesama etnik atau satu keturunan. Dalam hubungan interetnik ni ada cabaran dia, iaitu cabaran pengaruh luaran dan cabaran pengaruh dalaman. Okey, kita lihat satu persatu. Cabaran pengaruh luaran, antaranya ekstremisme atau sikap melampau dalam apa jua keadaan yang jaranglah memberi kesan positif. Malah sebaliknya ia lazim membawa kepada kemudaratan. Dalam konteks hubungan kaum, sikap melampau ini perlu dijauhi kerana ketegangan amat mudah berlaku antara kaum berlainan sekiranya sebelah pihak mendapat tahu bahawa ada pihak lain cuba-cuba melakukan perbuatan yang melampau ke atas kaum dirinya. Contoh kita lihat peristiwa 13 Mei 1969. Yang mana pada suatu ketika dahulu peristiwa ini telah berlaku di negara kita, negara Malaysia, yang menjadi kemuncak kepada masalah perpaduan di Malaysia, dan ia juga merupakan satu titik hitam lah dalam sejarah negara Malaysia. Kesan daripada peristiwa ini juga telah mengakibatkan banyak kehilangan nyawa dan juga harta benda. Macam mana ekstremisme ni berlaku pada peristiwa tersebut? Mana ada masyarakat satu kaum tu mencaci, meludah satu kaum yang lain lah yang dibenci olehnya. Dan mereka ni juga bertindak ganas, di mana mereka lengkapkan diri mereka dengan senjata api, benda-benda berbahaya lah untuk menyerang kaum yang lain. Cabaran pengaruh dalaman pula kita dapat lihat dari segi sosioekonomi, iaitu jurang antara kaya dan miskin, jurang antara penduduk bandar dan juga luar bandar. Ini merupakan isu yang sering diperdebatkan dan memerlukan penyelesaian. Jurang antara kaya dan miskin, jurang antara bandar dan luar bandar ni mendesak. Mendesak sebab benda ni bagi kesan yang cukup besar lah kepada masyarakat. Dan benda ni tak pelik pun, semua negara akan ada isu ni, termasuk negara kita. Tak kisahlah negara tu merupakan negara yang maju atau mundur ataupun membangun, mesti ada isu ni. Sebab kita tak nak lah orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kita nak jurang tu dapat diperkecilkan supaya contohnya bila orang miskin rasa tak puas hati, mereka rasa mereka dipulaukan, disisihkan, jadi tak mustahil akan wujud atau akan berlaku pemberontakan daripada orang-orang miskin, sebab mereka nak keadilan, mereka nak atasi ketidakadilan yang berlaku, mereka nak hak mereka. Jadi mungkin berlaku pemberontakan yang mana semua masyarakat di negara itu akan mengalami lah kesusahan, keharmonian negara juga, perpaduan negara tergugat, dan banyak kesan-kesan lain yang akan menyusul apabila berlakunya pemberontakan ini.
Dari segi agama, memanglah rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai agama dan keturunan. Tetapi hal ini tidak boleh menjadi halangan untuk mewujudkan perpaduan kaum. Okey, seperti yang kita tahu, Malaysia ada banyak kaum, bangsa dan ini secara tak langsung banyak juga agama. Jadi, kita sepatutnya hormat antara hormat ajaran ataupun agama lain lah. Misalnya negara kita ni majoriti penduduk Melayu dan beragama Islam. Jadi tak semestinya agama-agama lain tu tak boleh diamalkan. Boleh kita saling orang kata saling hormat, selagi tak ada orang kata tak ada mengganggu sensitiviti agama kita, kita hormat. Sebab kita pun dianjurkan untuk hormat agama yang lain. Tak boleh nak paksa-paksa, tak boleh nak cakap agama kita ni macam ni, agama orang macam tu, tak boleh. Kita kena elakkan. Ni semua untuk menjamin orang kata keharmonian lah negara kita, supaya negara kita ni dipandang tinggi oleh masyarakat luar sana, bahawa perbezaan bukanlah orang kata titik merenggangkan kita semua, tapi untuk merapatkan kita semua menjadi rakyat Malaysia yang positif dan hidup bersatu padu. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada cabaran yang ketiga, iaitu globalisasi dan identiti bangsa kita. Jadi, apa yang kita tekankan dalam cabaran yang ketiga ini ialah mengutarakan tentang konsep global village ataupun perkampungan sejagat sehingga mewujudkan perkongsian nilai, adat, kepercayaan dan kebudayaan yang bersifat global. Jadi, nilai dan budaya yang lebih dominan dalam arus globalisasi ialah nilai dan budaya barat, menyebabkan kita akhirnya hidup dalam nilai-nilai barat. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa jika kita pandang daripada aspek asimilasi tadi, jadi tentunya dapat kita ketahui bahawa nilai dan budaya yang lebih dominan dalam arus globalisasi ini ialah nilai dan budaya barat. Kerana banyak sangat kita telah masuk budaya barat dalam masyarakat kita. Sebagai contoh, daripada segi berpakaian. Jadi, sebagaimana kita dapat lihat pada masa kini, memakai pakaian atau yang terdedah atau tidak menutup aurat yang boleh menimbulkan persepsi dalam kalangan masyarakat, di mana kita tahu bahawa fashion barat ini sememangnya mempamerkan imej yang tidak senonoh dan juga agak seksi. Jadi, salah satu punca seseorang individu ini meniru fashion barat ini ialah mereka mengamalkan gaya hidup moden. Jadi, gaya hidup moden ini biasanya diamalkan di bandar bagi sesetengah golongan masyarakat. Jadi, biasanya apabila seseorang berada di kampung, budaya barat mengenai aspek pakaian ini kurang menonjol sebab biasanya dia lebih menonjol di bandar. Jadi mereka ini lebih suka mengikut fashion terkini seiring dengan arus pemodenan dan juga arus globalisasi. Jadi mereka ni telah menganggap bahawa pakaian tradisional yang kita pakai sejak dahulu kala ini adalah dianggap lapuk dan juga ditelan zaman. Jadi hal ini dapat menunjukkan bahawa kita telah secara tidak sedar menerima budaya barat yang dahulunya kita anggap asing, tapi pada waktu kini telah kita menjadi terbiasa untuk kita masuk dan juga kita terbiasa dengan nilai-nilai barat itu sendiri. Seterusnya ialah mendatangkan ledakan maklumat yang membawa kepada beberapa bentuk pemikiran barat yang ternyata bercanggah dengan apa yang dipegang atau apa yang dianuti oleh majoriti penduduk di Malaysia. Sebagai contoh yang kita dapat lihat ialah negara barat ini sering memaksa negara lain untuk menerima apa yang dilakukan mereka itu, apa yang dilakukan di negara mereka untuk disemak masuk atau untuk diterima masuk ke dalam negara lain. Sebagai contoh, fahaman
fahaman songsang ataupun fahaman lesbian, fahaman gay, fahaman bioseksual atau fahaman transgender, itu LGBT. Jadi kita ambil satu skop, satu fahaman yang lebih kecil, itu LGBT. LGBT yang kita sedia maklum bahawa adalah satu perubahan daripada segi nilai moral mereka, dan mereka mahu memaksa bahawa gaya hidup itu pada negara-negara lain. Sebab kita sedia maklum bahawa LGBT itu banyak ditolak di negara-negara lain, kerana LGBT ini ternyata salah dan juga bertentangan dengan apa nilai dalam terdapat dalam negara masing-masing. Jadi hal ini demikian kenapa ramai negara yang menolak fahaman khususnya fahaman LGBT ini, kerana kita mempunyai budaya kita sendiri dan kita tidak boleh sewenang-wenangnya menerima sesuatu yang bertentangan dengannya. Sebagai contoh, bertentangan dengan adat resam dan juga agama itu sendiri. Jadi ada benda di barat yang kita perlu gunakan sebagai contoh untuk ditolak. Misalnya di barat institusi perkahwinan sudah tidak diperlukan, dan seterusnya ialah institusi keluarga juga tidak diterima lagi. Jadi mereka ini boleh hidup bersama tanpa berkahwin. Itu di barat. Tapi bertentangan dengan apa di negara kita. Jadi ini kerana itu cara mereka. Kita tidak harus menerima apa yang dilakukan oleh mereka itu. Jadi sebab kita ini ada nilai hidup kita dan kita perlu pegang akan nilai itu, dan kita mesti berbangga dengan nilai hidup kita sendiri. Jadi jangan kita terlalu menurut kepada barat sehingga kita lupakan apa yang perlu kita pegang, sehingga kita lupakan apa yang kita anuti selama ini. Jadi yang selain itu, globalisasi yang dipacu oleh kebudayaan berteraskan sekularisme dan materialisme ini mampu menggugat hubungan kaum yang sudah sekian lama hening dan juga harmoni di Malaysia. Jadi ini kita dapat lihat melalui usaha untuk menggugat kedudukan agama Islam itu sendiri, kedudukan raja-raja Melayu, juga kedudukan orang Melayu di Malaysia. Jadi ini adalah berdasarkan usaha-usaha untuk mengubah kandungan-kandungan yang terdapat dalam perlembagaan, iaitu dalam perkara 3, 152, 153 dan juga sebagainya. Jadi perkara yang terkandung dalam perlembagaan ini adalah daripada tolak ansur yang telah wujud dalam masyarakat Malaysia sejak proses perjuangan kemerdekaan itu lagi. Jadi kita sebagai generasi baru perlulah terdidik dengan sensitiviti ini, dan juga jangan mudah terpesona, juga jangan mudah terikut dengan budaya barat yang ternyata giat untuk menuntut perubahan berlaku, sedangkan barat itu tidak melalui sejarah pluraliti budaya yang terdapat di tanah Melayu dahulu. Jadi ini secara tidak langsung apabila kita tidak menjaga sensitiviti, tidak menjaga ini semua, jadi ia boleh mengakibatkan ketegangan hubungan kaum. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada cabaran yang keempat, iaitu migrasi antarabangsa. Okey, migrasi antarabangsa merupakan proses globalisasi membawa kepada wujudnya masyarakat yang semakin kompleks dengan kemasukan pendatang-pendatang dari luar negeri yang membawa bersama mereka nilai dan norma hidup masing-masing. Kedatangan mereka ini didorong oleh kepesatan pembangunan negara yang digerakkan oleh proses transformasi ekonomi yang dijana kerajaan melalui rancangan pembangunan yang dipercepatkan lagi melalui proses globalisasi. Secara ringkasnya, migrasi antarabangsa ni
merupakan perpindahan penduduk dari sesebuah negara ke negara lain. Contohnya, kita dapat lihat migrasi orang Indonesia dan migran orang Bangladesh yang datang ke Malaysia. Okey, salah satu faktor kenapa orang Indonesia dan warga Bangladesh ni datang Malaysia kerana di Malaysia peluang pekerjaan lebih tinggi daripada negara mereka. Contohnya, di Malaysia merupakan tenaga buruh mahir yang banyak kekosongan, menyebabkan mereka datang berhijrah ke Malaysia. Dan bagi warga Indonesia yang datang masuk ke Malaysia kerana nilai kadar mata wang Malaysia lebih tinggi daripada nilai mata wang negara mereka, menyebabkan mereka datang berhijrah ke negara kita, iaitu negara Malaysia. Okay, seterusnya kita lihat proses globalisasi dari aspek ekonomi. Okay, globalisasi ekonomi mengkhusus kepada kegiatan ekonomi yang melangkaui sempadan antarabangsa. Integrasi ekonomi di seluruh dunia, terutama yang berkaitan dengan pergerakan perdagangan. Seperti yang kita tahu, di Malaysia kita berlakunya proses import dan ekspor, yang mana Malaysia mengimport barang-barang, Malaysia menerima barang daripada luar negara, sepertinya barang import daripada negara Jepun iaitu kereta, dan Malaysia juga mengeksport, menghantar barang-barang ke luar negara. Contohnya, Malaysia mengeksport barang minyak kelapa sawit ke negara China dan sebagainya. Okay, yang kedua, pelaburan. Seperti yang kita tahu, pelaburan ni sekarang di Malaysia syarikat-syarikat asing sudah mula melabur secara terus aset mereka dalam satu negara atau melalui pelaburan tidak terus, di mana individu dan institusi boleh membeli dan menjual aset kewangan negara lain. Dan yang ketiga, globalisasi ekonomi melalui buruh. Seperti yang saya terangkan tadi, warga Bangladesh yang datang Malaysia untuk bekerja kerana di Malaysia memerlukan buruh tenaga mahir yang banyak kekosongan yang boleh memberikan mereka peluang pekerjaan. Okay, dan juga maklumat berdasarkan teknologi di antara negara. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat apakah cabaran pendatang luar negara telah mencetuskan masalah melibatkan hubungan etnik. Okay, jadi kita tengok apakah cabaran orang luar negara datang masuk ke negara kita, iaitu negara Malaysia. Yang pertama, kurangnya integrasi antara golongan pendatang dengan penduduk tempatan. Okey, jadi kurangnya integrasi, kurangnya kefahaman antara golongan pendatang asing dengan penduduk tempatan menyebabkan berlakunya konflik dan pergaduhan, menjadi amat mudah untuk tercetus sama ada dengan etnik tempatan atau dengan pihak berkuasa sendiri. Okey, dapat kita tengok berlaku di sekeliling kita. Selalu kita nampak kurangnya integrasi antara golongan pendatang dengan golongan tempatan ni, yang mana di sesebuah tempat tinggal tu mendiami kawasan pertempatan sama ada setinggan atau perkampungan tertentu secara berkelompok dengan saudara mara dan dengan orang yang sama bangsa, sama suku dan sama tempat asal. Seperti yang kita tengok, seperti yang kita lihat di kawasan kampung didiami oleh kebanyakannya didiami oleh orang Melayu, dan di kawasan estate didiami oleh orang-orang Bangladesh, dan kebanyakannya orang-orang Cina tinggal di bandar. Jadi di sini kita dapat lihat berlakunya di satu-satu kelompok itu
Mereka hanya duduk yang sama bangsa atau sama suku. Baiklah, seterusnya kita lihat apakah contoh konflik yang pernah timbul di negara kita. Yang pertama, beberapa pergaduhan telah tercetus antara pendatang Bangladesh dengan penduduk tempatan kerana beberapa isu sosial, seperti pada tahun 1998 telah terjadi peristiwa rusuhan yang besar yang melibatkan pendatang Indonesia dengan anggota keselamatan yang mengorbankan seramai 8 orang pendatang dan seorang anggota polis serta mencederakan lebih 30 anggota polis yang lain. Oleh itu, perkara ini bukan hanya menimbulkan kesusahan kepada kerajaan tetapi juga telah mencapai tahap membawa ancaman kepada keselamatan negara. Oleh itu, sekiranya tak ada kesefahaman antara penduduk pendatang luar dengan orang-orang tempatan, maka akan timbullah konflik yang bukan hanya menyusahkan diri sendiri tetapi boleh membawa ancaman kepada keselamatan negara. Baiklah, secara kesimpulannya, kedatangan fenomena globalisasi pada akhir abad ke-20 telah membawa suatu cabaran baru kepada seluruh dunia, terutamanya kepada masyarakat dunia membangun dan dunia mundur. Cabaran yang berbentuk ekonomi dan kewangan, sosio budaya dan ketahanan kedaulatan negara haruslah kita lalui dengan penuh berhati-hati agar kita tidak kehilangan jati diri kepada kuasa-kuasa besar. Namun, pada masa yang sama, kita harus mencuri peluang-peluang yang ada dalam mengantarabangsakan produk-produk kita, mengharungi lebuh raya maklumat dan pengetahuan serta belajar daripada tamadun-tamadun besar dunia. Baiklah, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.